ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pagi ini kita rafakkan kesyukuran dapat kita sambung pengajian kitab idaman penuntut jilid yang pertama, sambung yang baru ni minggu lepas, berkaitan dengan bersugi. Berkaitan dengan bersugi ataupun menggosok gigi, yang mana sebelum ni kita dah bincang dah sebelum ni bahawasanya bersugi itu adalah satu secara umumnya perbuatan membersihkan mulut. Perbuatan membersihkan mulut menggunakan alat. Jadi itu namanya bersugi. Maka kalaulah perbuatan membersihkan tu guna alat, apa-apa alat sekalipun, tetap juga namanya bersugi. Janji guna alat. Dan yang mana kalau dia tak guna alat, kita tak namakan bersugi, kita namakan ianya membersihkan mulut. Istilah yang dipanggil membersihkan mulut. Dia tak panggil bersugi lah. Cuma apabila kita bersugi ataupun menggosok gigi ni, dapat dua pahala. Pahala pertama membersihkan mulut, pahala yang kedua sugi tu, siwak tu sendiri dapat pahala. Dan alat yang boleh kita pakai macam-macam alat, tapi yang paling afdal sekali adalah kayu arak. Kayu arak kita dah bincang sebelum ni, iaitu kayu arak, kayu sugi lah kalau kita panggil kayu sugi. Itu yang paling afdal. Macam mana pun nak pakai alat-alat lain pun tak ada masalah. Tak ada masalah, pakailah alat-alat lain pun. Walaupun yang dinamakan berus gigi, kalau disebut dalam kitab kita muka surat 4 Rumi Jawi muka surat 13 tu, dia bagi contoh berus gigi, manggar, kelapa, sabut, kayu arak dan sebagainya. Apa saja alat. Malah alat tu asalkan ianya kesat, itulah namanya bersugi. Cuma pakai tangan khilaf ulama. Sebagian ulama kata kalau pakai jari, pakai tangan pula. Pakai jari tak kira bersugi, dia kira membersihkan mulut. Dapat pahala satu lah kalau pakai jari. Yalah, daripada tak ada apa-apa pakai je jari tu. Cuma tak dapatlah pahala bersugi, dapat pahala membersihkan mulut sahaja. Dan kalau ada setengah kitab tu dia tambah lagi, jika pakai tangan kat jari orang nama sugi, ambil jari orang namanya bersugi, dapat dua pahala. Kalau pakai jari sendiri dapat satu je, dapat pahala, iaitu pahala membersihkan mulut. Itu sekadar sebut, kita bincang sebelum ni. Kemudian pakailah apa-apa alat pun tak ada masalah. Kemudian bila nak pakai tu, dia kata dalam kebanyakan hal, antaranya kerana nak baca Quran, antaranya nak baca kitab syar'i, maka sunat untuk sugi ataupun gosok gigi. Kita sebut sugi dalam kepala kita, duk pakai kayu tu lah. Itu salah satu kita sebut istilah gosok gigi lah. Gosok gigi. Jadi nak baca kitab-kitab syar'i sunat gosok gigi. Nak baca Quran lebih-lebih lagi. Cuma kalau pakai kayu sugi tu, pastikan kayu sugi tu jangan letak atas Quran, kerana hukumnya haram. Sebagian ulama kata haram, sebagian ulama kata tidak beradab apabila letak kayu sugi itu di atas Quran. Kalau letak atas kitab syar'i, kitab fiqh, tauhid ke kitab nahwu sarah sekalipun, tidak beradab, tak sampai, mungkin tahap makruh saja. Tapi kalau Quran, sebagian ulama kata haram letak atas Quran sugi, tak boleh. Maka dikiaskanlah spek mata apa semua. Kita kalau letak susun Quran, kita susun Quran kalau macam ni tak ada masalah. Quran majalah
majalah, surat khabar, Quran tak ada masalah. Tapi kalau macam ni, Quran mesti duduk paling atas. Hanya Quran je boleh tindih Quran. Hanya Quran sahaja yang boleh tindih Quran. Jadi itu kalau kita nak susun. Kalau tegak dia bukan tindih, tak apalah. Dia panggil ni macam tu, tak apa. Tapi kalau gini tak boleh. Tak boleh. Ada khilaf kat situ. Sebagian ulama kata makruh, tidak beradab. Sebagian ulama kata haram. Buat gitu. Jadi maknanya kita letak serban atas Quran, letak spek mata, letak apa-apalah atas Quran punya haram. Lebih-lebih lagi letak kayu sugi punya haram juga. Itu kita dah bincang lepas baru ni kan, minggu lepas kan. Kemudian sunatnya ketika nak sembahyang. Ketika nak sembahyang tu sunat, malah Nabi ada sebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwai inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan umat aku nak wajibkan dia untuk sebelum solat gosok gigi dulu. Tapi Nabi tak kata gitulah, masa Nabi tak mewajibkan. Jadi sebagai kinayah, sebagai kiasan bahawasanya sangat baik untuk membersihkan gigi. Malah para Nabi dia 3 benda wajib yang wajib bagi dia, 4 perkara yang wajib bagi Nabi, sunat bagi umatnya. Yang pertama korban, wajib bagi Nabi. Yang kedua sugi, wajib bagi Nabi. Apa lagi ya? Yang ketiga solat witir. Yang keempat tahajud. Semua tu wajib bagi Nabi. Bagi kita sunat. Jadi bila kita buat amalan para Nabi tak ke bagus walaupun sunat kan. Kemudian bila nak sembahyang tu, kalau katalah waktu bilakah waktu yang paling tepat sekali untuk bersugi atau gosok gigi? Paling tepat sekali adalah kalau dalam masalah sembahyang saja, masa solat qabliyah. Kalau solat fardu kan, masa solat qabliyah tu masa tu, sebelum solat qabliyah. Itu paling tepat sekali lah, waktu yang paling tepat. Kalau kita bincang bab solat saja. Kalau kita bincang bab wuduk dulu baru sembahyang, lepas wuduk terus sembahyang, maka yang paling tepat sekali masa wuduk tu. Sebab kadang-kadang wuduk dah ada, wuduk dah 3-4 jam ada, nak sembahyang. Sugi sebelum qabliyah ataupun waktu qabliyah. Nak qabliyah asar, qabliyah zuhur, qabliyah maghrib, masa tu lah. Maknanya kita seorang-seorang lah. Bukannya di dalam saf. Bukannya dalam saf ramai-ramai baru sibuk sugi. Walaupun begitu sebenarnya boleh. Jika terlupa nak macam mana? Cuma pastikan dengan beradab, tunduk muka, tunduk dan tutup mulut. Dan jangan bagi orang perasan, senang cerita. Orang tak perasan. Bukan kita buat gitu je. Sebab apa? Tempat yang sepatutnya kita dah tak buat. Sebelum wuduk tak buat. Ataupun wuduk tu dah lama sangat, sebelum qabliyah tak buat. Janganlah masuk dalam saf. Cuma kalau dah masuk dalam saf, jaga dari segi adab dia supaya orang sebelah tak geli. Lagipun kayu sugi pula jangan letak kat bawah, letak kat tempat nak sujud tu. Sebab orang tengok, kalau spek mata, handphone okey lagi. Ni letak kayu sugi, orang sebelah tu rasa macam mana lah. Kemudian jangan letak dalam poket ni. Dia apa? Naik ke atas, bulu je. Jangan kalau pakai kayu sugi tu. Sila cuba bayanglah kalau kita ambil buruh gigi kita letak sambil sembahyang, kan pelik nampak. Samalah kayu sugi pun. Memang nampak pelik dan nampak menjijikkan. Jadi kalau nak terbalikkan. Ataupun dia ada sarung tu sekarang. Sarung kayu sugi tu. Itu kalau dalam saf sembahyang lah. Okey. Dan bila ni dia kata tak kala berubah bau mulut, tak kala bangun tidur, tak kala gigi jadi kuning, tak kala hendak tidur. Waktu ni waktu yang berubah je bau mulut sunat untuk gosok gigi. Okey, masuk kita yang kita berhenti kat situ kan. Tak kala hendak mengambil air sembahyang. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan tak kala hendak ambil air sembahyang, nak ambil wuduk, ketika sebelum masa nak ambil wuduk tu. Cuma di sini jika kita tengok ada 3 pendapat mazhab yang bila nak bersugi ketika ambil sembahyang, ketika berwuduk. Mazhab Hanafi ketika berkomo-komo. Masa komo-komo tu lah sugi. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki sebelum berkomo-komo. Maksud sugi dulu baru komo-komo. Kalau ketika berkomo-komo sugi tak dapat pahala sugi. Nampak dia beza kat situ. Kalau mazhab Hanafi ketika berkomo. Komo tu sugi tu termasuk dalam komo. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki tak, sugi lain, komo lain, pahala satu-satu. Jadi sugi dulu baru komo. Kalau
Komo tu, masa komo tu sugi, dapat satu pahala, iaitu pahala membersihkan mulut, pahala komo. Rugi tak dapat pahala sugi. Itu kalau mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sama juga, sebelum berkomo-komo, selepas basuh tangan. Sebelum berkomo-komo, selepas basuh tangan. Kan kita ada step dia yang sunat sebelum kita basuh muka tu. Masa kita basuh tangan dulu. Lepas basuh tangan, komo. Lepas basuh tangan, komo. Kita biasa kata gitu. Basuh tangan dulu. Sebab nak komo ni kena basuh tangan dulu. Sunat. Lepas tu, komo. Sebenarnya basuh tangan dulu sebelum komo tu, sugi. Ya logiknya gitulah. Bila dah komo kan ada, bila sugi kan ada tinggal kesan. Bila komo tu kan. Jadi ikut step dia. Kalau nak dapat pahala lebih. Mula-mula basuh tangan dapat satu pahala. Kemudian sugi dapat satu pahala. Kemudian komo dapat satu pahala. Kemudian istinsyak, masuk air dalam hidung dapat satu pahala. Kemudian keluarkan air dalam hidung dapat satu pahala lagi. Kemudian baru tu bismillah. Bismillah khilaf juga kat ulama. Nak baca kat awal, kat tengah, kat akhir. Janji sebelum basuh muka lah. Bismillah tu. Jadi ada yang baca sebelum basuh tangan, bismillah. Ada yang baca ketika nak basuh muka tu, masa tu bismillah. Kat situ pun khilaf ulama. Bismillah boleh duduk kat mana-mana untuk dapat pahala. Semua tu sunat. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kerana kita dalam kita berwuduk, kita sunat buat perkara yang sunat ketika wuduk. Memang sunat. Cuma kita faham, contoh kita sembahyang, bila kita sembahyang ada bacaan yang sunat dalam sembahyang, iaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, baca surah macam-macam. Ada 500 sunat. 500 sunat dalam sunat hayah dalam sembahyang. Maknanya kalau kita nak buat perkara yang sunat dalam sembahyang, kita kena sembahyang dulu lah kan. Kalau sebelum sembahyang nak buat macam mana, benda tak mula lagi, maka setelah sembahyang baru perkara sunat itu terjadi. Boleh tak sebelum kita takbir ratu ihram tu, kita subhana rabbiyal a'la, subhanallah azim, rabbil fili warhamni. Kau ni kenapa ni? Sunat sembahyang. Tak boleh, tak kena tempat dia nanti lepas takbir. Lepas takbir maknanya dah masuk sembahyang. Dah masuk sembahyang baru ada sunat. Sekarang ni tak sembahyang lagi, kau buat apa ni? Buat sunat sembahyang. Tak boleh. Tak jadi. Taklah berdosa. Tapi tak jadi sebab sembahyang tak mula lagi, nak buat sunat dia macam mana? Kita nak faham apa ni? Macam itulah pemahaman tentang nak ambil sembahyang. Wuduk bermula niat masa basuh muka. Tapi ini belum basuh muka lagi. Duk basuh tangan. Ketika basuh tangan, belum wuduk lagi. Macam mana boleh kata sunat wuduk? Di sinilah pentingnya niat. Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau orang kata nak sebelum sembahyang, usalli, sunatus subhi, apa lagi yang dia buat sebelum sembahyang? Luruskan saf, rapatkan saf. Itu semua sunat sembahyang. Sedangkan kita tahu sunat sembahyang ni dah sembahyang baru ada sunat dia. Boleh tak sekarang ni bangun pakat-pakat duduk, lurus dan rapatkan saf? Dapat pahala tak? Sekarang. Bukan nak sembahyang dah tadi. Tak dapat pahala. Kenapa tak dapat pahala? Kan sunat luruskan dan rapatkan saf. Sunat tu masa sembahyang tu. Sunat. Sekarang pun kalau nak kira sunat tu sunat bila-bila boleh buat aja lagi. Sebelum balik pakat-pakat beratur, lepas tu baru balik. Duduk aja. Kenapa? Sunat. Luruskan dan rapatkan saf kan sunat. Tak boleh. Tak boleh. Dia tunggu sembahyang baru ada sunat dan rapatkan saf. Sunat betul dan rapatkan saf. Jadi maknanya sesiapa yang berniat, siapa yang tidak berniat sunat sembahyang ketika merapatkan dan meluruskan saf tak dapat pahala pun. Sebab apa tak dapat pahala? Sebab tak sembahyang lagi. Kalau dah sembahyang, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, baca kama sallaita ala Ibrahim, sami Allahu liman hamidah, macam-macam sunat-sunat dalam sembahyang. Kita tak payah niat. Dah memang dapat, automatik dapat pahala sunat. Kita niat tak? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah tadi tu sunat sembahyang. Tak niat pun, kita terus sembahyang gitu aja. Allahu akbar sujud. Ada niat tak Allahu akbar tu sunat? Tak ada, semua sembahyang. Dapat pahala. Sebab kita dah dalam sembahyang. Bila dah dalam sembahyang, tak perlu niat dah. Sebab niat sahaja aku sembahyang tadi dah merangkumi sunat-sunat dalam tu. Tapi kalau belum sembahyang lagi, kena niat. Kalau tak niat, tak dapat. Sebab tu saya kata, boleh tak sekarang ni pakat-pakat luruskan saf, lepas tu balik buat apa? Sunat kan sembahyang kan? Tak dapat. Jadi ketika kita nak sembahyang, kena niat tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kena niat. Kenapa aku baca tu? Kerana sunat sembahyang pun dapat pahala. Kalau tidak dapat pahala baca qul a'udzu birabbin nas jelah. Tak dapatlah pahala sunat sembahyang. Begitu juga wudu. Wudu ketika basuh tangan tu buat apa? Lepas kita makan, kita basuh tangan. Lepas kita makan, kita basuh tangan. Lepas kita basuh tangan, terus kita basuh muka. Ni makan ni, makan. Ni ke tangan tu ada ni. Adalah nasi, kuah. Okey, biar dulu kejap, borak. Nak ambil wuduk nak sembahyang. Dia pun basuh tangan. Lepas habis basuh tangan, dia basuh muka. Soalannya, dapat tak pahala basuh tangan? Dapat tak pahala sunat wuduk? Sedangkan basuh tangan tu kan sunat wuduk. Dapat tak? Tak dapat. Habis tu, kerana kalau nak buat sunat-sunat tanpa diniatkan, pastikan sunat tu duduk dalam ibadah tu. Baru tak payah niat. Tapi kalau ianya duduk di luar, maka kena niat. Niat apa? Niat sunat lah. Niat sunat. Jadi bila begitu, ketika basuh tangan, orang yang makan tadi, makan, alang-alang dia basuh tangan. Lepas basuh tangan tu, kira halal lah tu, kira sekali basuh tangan tu, dia pun basuh muka. Tak dapat pahala basuh tangan, pahala sunat basuh tangan. Dia kena niat apa? Ni apa ni? Ni sunat basuh tangan yang wuduk. Bukan sunat basuh tangan sebab tak makan nasi tadi tak basuh lagi, bukan. Penting benda ni. Kadang-kadang kita rugi, kita beramal tanpa kita tak faham amal sunat-sunat. Contoh kita basuh kaki kita, orang dulu ni, contoh orang dulu, kita lama dia sebutlah. Dia ambil wuduk, basuh muka, tangan, kepala, kaki tak basuh lagi. Sebab apa? Orang dulu mungkin tak pakai slipper. Kalau pakai slipper pun ada selut banyak, nak pergi balasah, nak pergi masjid surau, kotor kaki, nanti ambil air tempayan dekat surau masjid. Masa dulu mana ada pipe kan, kesian dekat Tok Syiah lah maksudnya. Nak tak nak bagi membazir, dekat rumah tak basuh kaki dulu. Boleh tak? Boleh je. Nanti basuh lah, nak masuk nanti. Sebab nanti kena basuh juga sebab kotor. Katanya gitu. Ketika dia nak masuk tu, dia pun basuh kaki. Apa dia niat tu? Jika dia niat nak basuh kaki sebab kotor selut, tak, wuduk dia sembahyang tak sah. Dia kena niat basuh. Kalau niat macam ni tak apa, basuh kotor dan sambung wuduk. Basuh kaki, wuduk, baru bersambung. Kalau dia niat dua pun tak apa. Janji yang tak nak ni, basuh aja je. Ambil air basuh, ambil air basuh kaki, masuk sembahyang. Tak sah. Dia kena keluar balik, basuh kaki. Ini basuh kaki punya, ini basuh kaki, wuduk, sambung wuduk. Kenapa? Sebab itu penting niat. Jadi kalau dia niat bukan basuh ambil wuduk, kaki tadi basuh kerana kotor, tak dapat pahala dan tak sah ataupun tak sempurna lagi wuduk dia. Habis tu macam mana? Wuduk tak wajib mualat, tak wajib berturut-turut. Sunat je mualat berturut-turut. Jadi turun balik basuh kaki. Kenapa pula dua kali basuh kaki? Tadi lupa niat. Dia lupa niat. Tapi kalau kita ambil wuduk, kita niat sekali, kita basuh muka, tangan, kepala, kaki, tak payah niat dah. Muka kat muka je niat sekali. Tangan, kepala, kaki tak payah niat dah. Sebab kita sedang buat perkara itu. Jadi tak perlu niat. Macam tu kita sembahyang. Hukum asal, wajib niat basuh muka, wajib niat basuh tangan, wajib niat sapu kepala, wajib niat basuh kaki tu. Hukum asal. Tapi bila dah niat satu dan kita tak ada niat benda-benda lain, sekali je tu, tak payah niat dah. Dia sekali terus. Kecuali kita buat benda lain, baru kena ada niat. Contohnya kita jalan-jalan tadilah, tak basuh kaki. Macam juga ketika sembahyang. Ketika berdiri wajib niat berdiri, ketika rukuk wajib niat rukuk, ketika i'tidal wajib niat i'tidal tu. Ketika sujud wajib niat sujud. Setiap tu wajib niat. Berapa rukun semua tu. Tapi kita tak pernah niat. Kita niat masa takbiratul ihram aja, memadai dah, iaitu Allahu Akbar. Bila kata aku sembahyang, semua sekali, sebab dia sedang sembahyang. Sebab tu ada hukum dalam kitab fiqh, apabila kita sujud, kita rukuk, kita sujud, kita bangun daripada rukuk, bangun daripada sujud tanpa niat ataupun ada niat lain, tak sah. Tak sah bangun kita, bukan tak sah sembahyang, tak sah bangun kita. Contoh, kita tengah sujud, kita dah baca subhana rabbil a'la wa bihamdi sekali dua kali, anak kita nak bergurau, anak baby umur 3-4 tahun, dia buat geli-geli gitu, kita terkejut. Dia terkejut, kita terangkat kepala, angkat kepala terus terduduk. Kita baru sujud sekali, kita kata alang-alang aku dah duduk tadi subhana rabbil a'la 2 kali, 3 kali sunat aja. Jadi alang-alang dah terkejut, terangkat kepala, terus duduk lah. Duduk di antara dua sujud, Rabbi fili warhamni. Tak boleh, tak sah sembahyang. Habis tu macam mana? Dia kena sujud.
Dan masa dia nak duduk di antara dua sujud, dia kena niat. Ini duduk di antara dua sujud yang sembahyang punya, bukan terduduk macam anak tadi. Tapi sembahyang tak batal lagi, cuma dia kena sujud balik. Yang tadi tu ada gangguan. Ada gangguan, tak salah lah, macam mana budak-budak kan. Taklah batal sembahyang. Sujud dia kena duduk. Kenapa? Dia kena niat balik. Lepas tu tak ada apa-apa dah, kosong je kepala. Tak apa, tak payah niat lah. Tak perlu niat lah. Sebab niat asal tu terpakai. Sahaja aku sembahyang fardu apa? Fardu isyak dah terpakai dah semua sekali dengan rukuk sujud semua. Tapi jangan ada niat lain. Ada niat lain je, tak boleh lah. Tak boleh. Kalau kita tengok tengah sembahyang kan, dah baca walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, tengok ada bola, syuk, tak ada burung masuk tak. Ada burung masuk, kita pun sup elak sikit, alang-alang rukuk lah, memang dah habis baca pun. Tak boleh dengan maksud dah kita tunduk ke bawah sebab ada burung tadi. Siapa kata tadi burung pun datang, orang tak datang masjid, burung pun datang masjid. Dia elak, dia tunduk sikit, alang-alang rukuk lah, dia kata. Dia pun rukuk. Tak boleh, sebab dia rukuk kerana nak elak burung tu, nak elak bola, nak elak apa-apalah. Jadi macam mana? Dia kena bangkit balik, rukuk. Ini aku rukuk kerana nak rukuk, bukan kerana terrukuk ke apa benda-benda lain. Samalah juga dalam masalah ni. Ketika nak ambil air sembahyang, kita basuh tangan tu, kita niat apa? Sebab kita belum berwuduk lagi. Ketika kita basuh muka, sunat gosok, tak wajib gosok. Ketika basuh tangan, sunat gosok, tak wajib. Kaki sunat gosok. Nak golek-golek gitu pun boleh aja basuh kaki. Buka air kuat sikit golek. Boleh je, janji rata. Tapi sunat selati dia panggil. Sunat gosok. Sunat. Ketika gosok tu, masa gosok tangan tu, kata sunat ni, gosok tu, kita tak perlu niat sunat. Sebab memang tengah wuduk. Dan niat kita nak wuduk tu semua lah. Tapi ketika kita basuh tangan yang luar sebelum niat wuduk, kita belum berwuduk, kena niat. Jadi niat apa? Niat basuh tangan kerana wuduk lah. Kenapa ni? Basuh tangan. Basuh tangan apa? Basuh tangan wuduk. Jika tidak, kita cuma dapat satu pahala, iaitu pahala membersihkan tangan. Bersih tangan dapat pahala. Kita tak dapat pahala wuduk. Pahala sunat wuduk. Niat je. Sebab tu kata innamal a'malu binniyat. Ulama mengatakan hadis innamal a'malu binniyat ni separuh daripada agama. Sesungguhnya setiap amalan tu dengan niat. Separuh agama dah. Tu je satu hadis. Jadi itu niat. Jadi ketika mula-mula sekali masa basuh tangan, niat apa? Sunat wuduk. Kena niat. Kalau tidak, satu pahala. Niat sunat wuduk dapat dua pahala. Okey, lepas basuh, kemudian baru sugi, dapat dua pahala. Sugi pula niat apa? Tak niat apa-apa, dapat pahala bersihkan mulut. Niat bersugi kerana sunat wuduk, dapat dua pahala. Hebat Islam. Kaya sungguh. Allah Maha Kaya ni lah. Satu-satu semua dapat. Dapat sugi, gosok gigi tak kisahlah, pakai apa ke, gosok dengan kayu ke, kemudian ataupun gosok dengan kain ke, kain kasat. Gosok. Lepas pada tu komo, dapat satu pahala lagi. Komo niat apa? Niat komo saja je. Komo dapat satu pahala bersihkan mulut. Niat sunat wuduk dapat dua pahala. Iaitu komo satu dan sunat wuduk. Kenapa kena niat sunat wuduk? Tak wuduk lagi, kenalah niat. Dah wuduk nanti tak payah niat dah. Kenapa basuh muka lebih ni? Niat sunat wuduk tak payah dah. Basuh je lebih, dapat pahala terus. Sunat kan lebih, kan sunat lebih kan. Basuh tangan kenapa lebih sini ni? Sunat wuduk tak payah niat, basuh je. Sebab dah tadi dah awal-awal masa basuh muka dah niat wuduk. Jadi tak perlu dah niat sampai habis, tak perlu dah. Sebab dah niat awal-awal. Yang ni tak niat lagi. Belum lagi masuk wuduk. Macam tu juga semayang, macam tu juga yang lain-lain. Sama. Niat tu. Jadi lepas lepas tu komo. Lepas komo, barulah yang lain-lain lah. Baru yang lain-lain. Basuh muka apa semua. Buka komo. Masuk air dalam hidung dia panggil istinsyaq. Dapat satu pahala. Kalau masuk air dalam hidung kan, lepas tu hilang air tu. Lepas tu pahala. Kalau bersin tanggung sendiri. Dapat satu pahala. Tapi kalau dia keluarkan dia panggil istinsar. Keluar balik, dapat satu pahala lagi. Lepas tu pula tangan buat gini. Buat tu dapat satu pahala lagi. Niat apa ni? Sunat wuduk. Tapi kadang-kadang kita tak sedap dari hidung, pergi kat paip ambil. Tak dapat pahala. Pahala sunat wuduk tak dapat. Sebab ada niat untuk sunat wuduk. Tak dapat. Niat membersihkan hidung, sunat juga membersihkan lubang hidung dengan air, sunat. Tapi dapat satu pahala. Beza tu je. Kadang-kadang lah kita. Sebab tu beza ilmu tu.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang berilmu satu darjat lebih daripada orang lain. Orang lain buat penatnya sama tapi pahala buat banyak. Dia ni buat penat yang sama, pahala dapat biasa je. Bezanya ilmu je. Ilmu. Sebab tu saya sebut sebelum ni kan, nak datang masjid, Islam ni kaya dengan niat. Nak datang masjid tadi pagi tadi banyakkan niat. Banyakkan niat. Bangun pukul apa? Pukul 4.30. Banyakkan niat lepas ni nak pergi masjid. Lepas pergi masjid, nak pergi masjid sini, nak naik apa? Nak naik nak naik kenderaan nak pergi masjid. Nak pergi masjid tu nak pakai baju yang itulah, jubah ke serban nak pakai. Niat semua dah ada dalam hati nak buat apa. Dia niat bukan kena usolli ataupun aku berniat, tak perlu. Kita fikir tu niat lah. Apa nak buat apa ni? Nak pakai jubah yang ni, nak pakai baju ni. Tu niat lah tu. Nanti nak pakai yang ni, lepas tu nak pakai serban yang mana? Serban putih lah. Yang ini. Lepas tu nak naik motor ke naik kereta ke? Niat ni. Lepas tu nak pakai minyak wangi yang mana? Yang ni. Itulah. Semua tak perlu kita tengok. Apa bang? Tengah niat ni. Kau diam, banyak aku nak niat ni. Tak payah. Maksudnya kita fikir, maksudnya kita rancang. Itulah niat. Kita rancang nak buat apa tu sebelum pergi. Kemudian pergi, dah pergi nanti aku nak keluar rumah kaki kiri, nak masuk masjid kaki kanan, aku nak baca doa. Masuk masjid nanti keluar pun nak baca doa. Keluar masjid ni kat mana ni? Kat rumah ni. Semua dah ada dalam kepala duk fikir. Nanti nak ambil duit sikit nak masuk dalam tabung. Lepas tu nak solat qabliyah dulu, qabliyah subuh. Kemudian nak apa lagi ya? Banyak macam apa yang nak buat lah. Kemudian kalau ada kuliah nak dengar kuliah. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kalau lepas habis tu, kalau ada ni nak ajak kawan-kawan nak belanja 2-3 orang pergi makan, sedekah belanja makan. Semua banyaklah, saya nak cerita banyak semualah apa-apa yang dia nak buat pada hari itu. Sekali lepas pada tu 5.30, 5.45 nak keluar rumah, start kereta, start motor tak hidup. Tengok motor rantai putus. Untuk buat pancit. Allah, macam mana ni? Masuk balik semayang. Semayang apa? Semayang seorang-seorang. Semua niat tadi semua dapat pahala. Semua apa dia niat, semua dapat pahala. Kaya, niat aja. Niat tu masuk rancang. Sebab tu kita rancang. Aku nak semayang nak pakai baju apa? Bila rancang ni? Ni, Zuhur nanti nak semayang nak pakai baju apa? Rancang dah. Itulah niat. Nak pakai baju jubah. Bila pakai jubah dapat pahala ekstra, dapat pahala menutup aurat, dapat pahala jubah dua. Tiba-tiba nanti masa Zuhur nanti jubah pula kotor. Pakailah t-shirt aja. Pakai apa baju kemeja aja. Baju kemeja dapat pahala menutup aurat satu aja. Tak dapat pahala sunnah. Nabi pakai baju kemeja. Jadi bila macam tu dia sebab apa? Niat nak pakai jubah. Niat nak pakai serban. Akhir sekali serban basuh, serban basah. Buatlah masalah apa pun. Pakai baju kemeja je sembahyang. Tak pakai pun kepiah. Dapat pahala dah siap-siap. Betul, rancangan tu dapat pahala. Sama juga masa nak ambil sembahyang. Rancang nak ambil sembahyang ni, okey ni apa? Ni sunat wuduk. Kena niat satu. Baru dapat. Sehingga bila? Sehingga basuh muka. Basuh muka sahaja aku angkat hadas kecil ke, sahaja aku berwuduk ke, Allah Taala. Okey, stop dah niat. Niat besar dah ada tu, niat bapak besar tu. Maka lepas pada tu nak gosok, nak masuk ni semua sunat-sunat kat sini kan. Masa tak payah niat dah. Kenapa buat macam ni? Sunat kerana basuh muka, sunat celah-celah ni. Bangun tidur takut ada tarik mata ke sunat. Tak payah niat dah. Terus. Sebab niat besar dah ada. Tapi sebelum niat besar ada, niat satu-satu. Setiap satu tu kena niat. Masa basuh tangan tak perlu niat gosok dah. Tak perlu niat selat. Kenapa kau buat macam ni? Sebab sunat wuduk tak payah dah. Tengah berwuduk tak payah. Kepala banyak mana? Sikit kan. Tapi sunat kan banyak. Kenapa banyak sangat ni? Sapu kepala ni. Sunat wuduk tak payah niat dah. Terus sampai basuh kaki. Terus saja. Macam tu lah. Jadi satu, tak kala hendak ambil air sembahyang. Kemudian, tak kala hendak baca hadis. Tak kala hendak baca hadis, tak kala hendak berzikir. Tak kala ketika nak baca hadis. Tadi ketika nak baca Quran. Ketika nak baca kitab-kitab syar'i. Malah kitab fardu ain ataupun fardu kifayah. Malah kita tengok anak-anak kita pernah ajar tak dia? Pernah pesan kat dia masa nak belajar apa yang susah, matematik tu fardu kifayah. Bukan kita kata agama je jenis agama yang kita duk fikir, bukan. Matematik pun kewajipan juga, tapi wajib kifayah. Jadi ketika nak belajar kenapalah tak faham-faham ni, cuba tengok sugi, gosok gigi sebelum belajar matematik, gosok gigi sebelum belajar apalah bahasa ke apa yang susah-susah ni. Tak kertilah bahasa Inggeris ni. Memang payah budak-budak ni kan. Suruh dia bersugi ataupun gosok gigi. Semua bersugi kayu tu senang bawa mana-mana. Tapi tak semestinya kayu sugi. Cuma senang nak bawa ke mana. Apa-apa je. Tak faham.
Pernah ajar kita tu lah, tak ajar bab-bab begitu dekat anak-anak. Dia sebenarnya bukan anak, malah nak baca hadis, nak berzikir. Imam Malik ada seorang tu dia nak tanya tentang satu hadis. Adalah seorang datang nak tanya tentang satu hadis dekat Imam Malik. Kemudian bila dia nak tanya tu, Imam Malik kan tanya, datang ni nak buat apa? Imam Malik kan ulama besar kan, orang pakat-pakat datang nak tanya macam-macam lah. Kenapa datang ni nak apa sebenarnya? Dia kata ada sesuatu nak tanya berkaitan dengan hadis. Hadis ni mungkinlah nak tanya status hadis ke apa. Dia kata kejap. Dia satu hadis je nak tanya, satu kejap je nak ambil masa tuan guru kejap je. Kalau bahasa sekarang seminit aja macam itulah. Nak tanya ni je. Jap. Nak tanya pasal apa? Hadis. Kejap. Tapi kejap je. Nak tanya sekejap. Diam, duduk di sini. Tunggu saya. Dia masuk, dia mandi, dia berwuduk, dia mandi sunat, dia berwuduk, dia tukar baju bersih, dia pakai minyak wangi semata-mata nak baca satu hadis. Dia pun dengar baca. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Wah, hadis ni sahih, ini gini. Okey, terima kasih. Tengok 30 saat aja. Nak bersedia tu saya silap setengah jam. Bersedia untuk mendengar dan membaca. Tapi nak dengar setengah 30 saat aja. Sebab tu Imam Malik hebat. Macam itulah kita. Jadi apa-apa kitab-kitab nak baca, nak sebut apa-apa yang syar'i, maka sunat bersugi. Dan dia termasuk bersugi lah Imam Malik buat tu. Kalau nak lebih lagi siap mandi apa semua. Sebab tu anak-anak yang jenis periksa ni slow sikit tapi rajin. Yang jenis pemalas tu memanglah tak boleh buat apa dah. Boleh, dia malas nak belajar, tiba nak dapat A straight mana boleh. Ni belajar tapi slow juga. Yang pertama sekali gosok gigi, sugi dulu. Gosok gigi ataupun bersugi tak kisahlah, pakai ubat gigi jenama apa tak kisah. Cuma sugi lebih praktikal sebab boleh bawa ke mana-mana dan tak perlu air. Kalau pakai tu kena air kan, jadi masalah nak cari mana nak buang kat mana ni. Tak praktikal, tapi tak kisah. Kalau nak gosok gigi pun boleh. Dia kata sugi kayu arak tu dia tak selesa lah. Dia kata tak apa, bawa je lah. Bawa ke mana-mana. Ubat gigi yang beruh gigi. Jadi macam tu lah ketika nak baca hadis dan ketika nak berzikir. Kalau kita masuk, kita ada amalan-amalan yang tertentu yang dipandu oleh guru, tarikat-tarikat ke apa, mesti dah kata sugi mesti. Nak kena baca apa? La ilaha illallah 70,000 kali contoh. Mesti kata sugi. Kalau tidak, jangan harap 70,000 kali. 7,000 kali pun dah rasa macam tak mampu dah. 70,000 kali zikir tu, satu set dia panggil satu tu. Setiap orang yang tu sebelum mati pastikan 70,000 kali. Tapi kena ada guru untuk bimbing dia lah. Sebab dia akan jadi panas, jadi bengong kejap. Jadi macam, bukan bengong, dia penat macam. Jadi perlu bantuan guru. Tapi setiap orang 70,000 sebelum mati pastikan la ilaha illallah. Tapi nak amal tu macam mana? Tak logik dalam kepala kita boleh. Tapi macam mana? Doa, sembahyang sebelum pada tu dan bersugi. Tengok, boleh lagi ya. Mula-mula rasa macam tak mungkin. Ini 3 tahun, 10 tahun ke berapa tahun 70,000 kali zikir. Imam 33 pun kita kata bila lah. Tahlil 99 100 pun Allah. La ilaha illallah, cepatlah. Baru 100. Itu ramai-ramai. Ini seorang-seorang lagi berat. 100 orang dengan 100 ramai-ramai. Ringan 100 ramai-ramai lagi. Sembahyang tarawih 20 rakaat ramai-ramai berbanding dengan seorang-seorang buat kat rumah. Memang kat rumah tu tak ada harapan. Nak buat 8 pun tak ada harapan. Ini kan 20. Tapi kalau kat masjid 20 boleh buat. Boleh buat. Sebulan tarawih tu 600 rakaat boleh buat. Boleh. Tapi kat rumah nak buat 8 satu hari pun tak mampu. Seorang-seorang. Sebab kita bila berjemaah, kita beramai, kita akan kuat. Itu orang Islam. Orang Islam akan kuat dengan berjemaah. Jadi kalau kita nak berzikir ramai-ramai yang 3 zikir Fatimiyah, zikir la ilaha illallah, afdal zikri, sebaik-baik zikir, ramai-ramai 100 pun rasa tu. Yang tak rasa apa? Yang bawa kepala tak rasa. La ilaha illallah dia tak rasa sebab dia driver. Tapi yang penumpang ni semua rasa. Bila rasa? Dekat 70.
Dekat 70 lebih tu dah rasa dah. Rasa macam dah 100 dah. Kenapa duduk la ilaha illallah lagi? Bila nak habis ni rasa. Tak tahu kalau ada makanan kat depan, lagilah. Tapi kalau seorang-seorang kita kat rumah, nak buat apa? 3. Kat rumah kita pernah tak la ilaha illallah 3 kali? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Tak mampu buat, tak percaya. Semalam mampu tak buat la ilaha illallah 3 kali kat rumah? Tak ada. 2 hari lepas, tak ada. Minggu lepas, tak ada. Tahun lepas, tak ada. 3 pun tak mampu la ilaha illallah. Kita bila seorang-seorang. Jadi kena ada alat-alat bantuan. Antara alat bantuan dia adalah sugi. Bila kita sugi dia lain, dia ringan aja mulut. Satu lagi nak bercakap tu benda-benda merapu tu kurang. Dia jadi macam malas nak bercakap. Cuba tak percaya. Bila ni? Bila waktu-waktu yang disebut tadi lah. Ketika nak berzikir, nak baca hadis, ketika ambil air sembahyang, ketika berubah bau mulut, ketika bangun daripada tidur, ketika gigi jadi kuning, ketika hendak tidur, ketika nak sembahyang, ketika nak baca Quran. Baru setakat tu. Ada lagi? Seterusnya. Ketika dan pastikan kayu sugi, kalau bawa kayu sugi tu jangan letak atas kitab-kitab ilmiah, kitab hadis, kitab fiqh, kitab akidah, kitab tasawuf, kitab nahwu, kitab saraf. Jangan letak. Kitab matematik, kita panggil kitab matematik lah. Buku matematik tu jangan letak atas tu. Makruh, tidak beradab. Kalau dalam atas Quran hukumnya haram atas Quran. Okey, kemudian tatkala hendak berzikir, tatkala hendak masuk Kaabah. Masuk Kaabah tu masuk dalam Kaabah. Tak boleh buat kot. Entahlah. Ada rezeki kan nak masuk dalam Kaabah tu. Memang tak ada lah. Tengok-tengok video gitu je. Jadi kita Kaabah ni apa? Masjidil Haram kan? Dekat Masjidil Haram. Jadi kita kiaskan dekat masuk masjid. Ketika nak masuk masjid tu. Sebab apa? Disunatkan untuk gosok gigi ataupun bersugi. Kerana kita nak berjumpa orang dan kita nak keluarkan kat mulut kita ni ayat-ayat yang mulia. Nak keluar Allahu Akbar kat mulut kita kan, sami Allahu liman hamidah kan, benda-benda yang mulia. Maka dan kita nak bercampur dengan orang. Bila nak bercampur dengan orang, disunatkan untuk gosok gigi ataupun bersugi dulu. Pertama-tama pagi. Ada jugalah jumpa sekali 2 kali. Pagi-pagi tu dah tahu nak sembahyang subuh. Mungkin dia lambat bangun ke dia tak gosok gigi. Bila duduk kat sebelah sembahyang, power Nabi kata sesiapa yang makan buah, bukan buah lah, istilah buah ataupun tumbuh-tumbuhan, benda ni, jangan datang masjid kami. Get out. Bahasa mudah kata get out. Siapa makan benda ni, sahabat kata Nabi angkat bawang. Katakan ni, siapa makan benda ni jangan hampiri masjid kami. Bawang, bila maka ulama bahas, ulama kata bawang putih, bawang merah mentah, bau mulut, bau. Maka menyebabkan begitu Nabi kata jangan masuk masjid kami. Sebab dalam masjid malaikat, penuh dengan malaikat. Malaikat dia tak suka busuk, dia suka wangi. Dengan sebab dia masuk, malaikat pula kena lari jauh. Bukan malaikat, yang orang pun lagi jauh pada dia, ganggu. Jadi ulama bahas, bila Nabi kata ni, kenapa Nabi tak kata bawang terus? Kenapa Nabi tunjuk? Nabi tak beri isyarat. Bukan bawang tu semata-mata bawang. Kalau bawang tu tak ada bau, makanlah. Banyak pembahasan dia. Jadi kalau bawang masak, bawang yang telah dimasak, digoreng, dibuat, tak ada masalah makan, tak ada makruh. Sebab tak ada bau dah. Tak ada bau. Tapi kalau tak masak lagi, mentah-mentah, makruh. Okey, kalau bawang makruh. Kalau apa-apa sahaja yang membawa kepada bau, mulut, bau badan, automatik dia kias kat badan, makruh juga. Ketiak dia tak pakai deodorant, bau orang sebelah, makruh, boleh jadi haram. Kalau ganggu tak ada fikir lain, fikir maki orang sebelah. Allahu Akbar, dah mula maki dah. Ya Allah, rasanya kita pakai kereta besar, deodorant harga RM8 tak boleh beli. Ya udahlah, aku sakit hidung, aku tak tahan nak termuntah. Bodoh sungguh, aku keluar habis nanti dia. Hilang khusyuk dia. Tak kerti nak fikir ke? Takkan tak ada orang tegur. Aku tak tahulah, lain kali aku nak tengok dia ni memang aku tak nak semayang lah. Mulut dah baca waladhdallin, dah baca Fatihah. Bukan ingat makna tu, ingat duk kerja maki orang sebelah. Duk tahan. Tahan tak nak bernafas. Terpaksa bernafas, tahan lagi sebab orang sebelah, haram. Tapi kalau sekadar ganggu sikit-sikit, makruh. Kalau ganggu banyak sampai macam tu sekali, hukumnya haram. Apa dia? Mulut bau. Bila mulut bau, kias lah. Rokok apa semua yang lain-lain, apa-apa yang bau, kias. Badan bau, kias dengan asap, bau asap. Kalau dia bakar sate, badan bau tu, pakaian dia akan berbau.
Ini peringatan bagi orang-orang yang jual roti canai, jual pisang, goreng pisang, kepuk yang dijual tu kan, sate. Dia tak bau sebab hidung dia dah mati bau dah. Tapi kalau dia dah nak sembahyang, pastikan basuh badan dan tukar dulu, tukar baju, kerana memang bau kuat. Bau kuat. Bau sate sedap juga. Ni bukan bau sate, bau asap sate. Lain. Dia akan ganggu. Haram tu, haram tu. Dia ganggu orang sebelah, sangat mengganggu. Sama juga makan musangking, makan durian. Makan durian kalau makan pagi, maghrib baru pergi. Kalau makan waktu duha tu, waktu pagi tu, maghrib boleh pergi. Tapi zuhur jangan pergi. Dia akan sedawa. Bila sedawa benda tu dah berapa jam dalam perut? 3 jam. Oh, dia naik. Orang sebelah maki. Memang maki. Jagalah, jaga kebersihan. Jaga kebersihan ketika dalam masjid, kena jaga. Tahu tak kenapa? Kenapa antara hikmah. Antara hikmah, kentut batal wudu, sedawa tak batal wudu. Sedangkan sama-sama keluar angin. Kalau kata menapas batal wuduk sebab keluar angin kot hidung, matilah kita. Tak boleh kata gitu kan. Tak logik lah kita nak bagi perbandingan. Kenapa kentut batal wuduk? Keluar angin. Tapi hidung keluar angin juga, tak batal wuduk. Tu tak cerdik perbandingan tu, sebab hidung nak hidup nak nafas. Jadi perbandingan dia sedawa. Sedawa boleh tahan, dan dia sampai satu tahap dia akan terkeluar dengan sendiri. Macam tu juga kentut boleh tahan sampai satu tahap dia keluar dengan sendiri. Bezanya kot lubang atas, kot lubang bawah. Jadi kenapa kentut membatalkan wuduk? Hikmah. Kenapa tak payah tanyalah, sami'na wa ata'na, terimalah, kentut dia ambil wuduk lain lah, tak payah nak bahas sangat. Hikmah kenapa keluar angin kot bawah batal wuduk, keluar angin kot atas tak batal wuduk? Kenapa gitu? Antara hikmahnya kerana kalau bila sebut wuduk ni dalam masjid lah, untuk sembahyang apa, kalaulah kentut tak batal wuduk, kita tengok orang sedawa tak batal wuduk kan. Bila sedawa tak batal wuduk, cuba kita tengok ada orang yang dia sedawa tu dia tak cover langsung dalam masjid. Ni cerita dalam masjid, tak batal. Angin. Itu tak batal, pun dah huduh sikit lah, tak cantik dah. Kalau kentut tak batal wuduk, rasanya pakat-pakat berbalas-balas pantun dalam tu. Seorang perek balas pantun. Oh, kuat kan, kau kejap, kau tunggu. Bom, meletup kat situ. Rosak suasana keharmonian masjid. Kalau kentut tak batal wuduk, kejap-kejap bau cari. Datang mana ni? Kejap bau pula sana. Oh, ni bau lain pula. Jadi rosak keharmonian masjid tu. Itu hikmah je. Hikmah kerana apa? Kentut batal wuduk, tapi sedawa tak batal wuduk. Sama-sama keluar angin, sama-sama ada bau. Kalau makan-makan kan, apa-apa kan berbau. Kalau sedawa, ada yang tak bau, ada yang bau. Kentut pun ada yang bau, ada yang tak bau. Kentut kuat biasanya tak bau. Kentut yang tak tahu ni, kentut yang tahu-tahu je bau, yang tu bahaya. Biasa yang bom ni tak bau. Tak bau sangat, tak bau, biasanya gitulah. Sebab apa saya tahu benda ni? Kerana ada satu penyakit, istilah dia panggil silsil rih. Kita mungkin pernah dengar, biasa dengar silsil baul, kencing tak berhenti tu, kencing tak tus, ataupun besen, panggil besen. Istilah tu ada istilah lah. Jadi bila tu dia panggil silsil baul, kencing yang tak berhenti, 5 minit keluar, 5 minit keluar, 5 minit keluar. Ada satu lagi dia panggil silsil rih, keluar angin. Saya jumpa 2-3 orang penyakit ni. Batal tak? Dia daibul hadas, tak batal. Wuduk dia tak ada masalah lah. Dia tunggu masuk waktu, dia ambil wuduk, walaupun dia kentut, sembahyang lah, tak batal. Dia katanya dia kata, minta maaf lah ustaz. Dia cakap kuat bunyi. Minta maaf lah ustaz. Kita kadang-kadang lah, sekali cukup lah. Aku tahulah kau penyakit. Kita jumpa dia pun kerana penyakit dia tu. Nak cerita pasal hukum, mahkam dan sebagainya. Tapi setiap kali dia kentut, dia minta maaf. Jadi kita terganggu pula. Kentut dia tak ganggu dah. Jadi dia minta maaf tu ganggu. Sebab dia malu kan, benda ni malu. Dia tak boleh cover. Dia kata, tak boleh. Tak ada grip. Dia kata grip tu dah tak ada, dah longgar, dah loose. Dah longgar grip tu. Kata tak boleh tukar. Kalau boleh beli kedai hardware, saya dah beli dah. Dia kata tak boleh. Nak buat macam mana? Memang gitulah kalau dah guna berpuluh tahun, tak jaga makan, tak jaga apa.
dia akan jadilah tak hilang grip tu. Jadi bila tu kadang dia keluar angin banyak perut. Dia kata dia tak batal. Apa ni? Dia kata tak batal. Kenapa tak ada bau? Dia kata. Dia bila dia teringin nak kentut, bau ada bau. Contoh nak kentut ni, dia kentut bau. Sedangkan dia kentut berjam-jam tak bau sebab tak teringin, dia keluar sendiri. Rupa-rupanya gitu penyakit tu. Jadi kalau kata tu tak batal wuduk. Jadi ambil wuduk sekali. Lepas tu sembahyang fardu boleh satu je. Lepas tu sembahyang sunat banyak mana baca Quran tak perlu ambil wuduk dah. Walaupun kentut keluar. Habis tu kata sampai bila? Kata sehingga kentut betul. Kentut sebenar. Macam mana nak tahu kentut sebenar? Pertama ada bau, yang kedua dia sengaja, dia boleh kontrol. Oh gitu. Memang boleh kontrol Ustaz. Oh gitu. Gitu. Saya tahu bab silsil rih dia panggil. Silsil rih. Jadi antaranya nak sugi itu kerana nak masuk Kaabah, tapi Kaabah kita bagi contoh je lah. Masuk masjid. Cukup sambung nanti kan datang. Tatkala hendak masuk ke rumah lepas berjalan, tatkala hendak bersetubuh, ataupun bahasa kita panggil tatkala hendak bercampur dengan orang, nak datang tempat orang ramai, sunat untuk bersugi. Kan dia nak cakap dengan orang ni. Macam tu lah, nak masuk dalam rumah, nak cakap dengan anak-anak. Nanti ayah ni berbusuk, kata mulut berbusuk, gitu pula. Nak jumpa dengan keluarga, nak bersetubuh, tatkala perut lapar atau dahaga. Tatkala perut lapar atau dahaga, ketika lapar mulut akan kering dan berbau. Satu lagi bau daripada bau hangit perut, kerana asid duk makan perut, istilah kampung gitulah bahasanya. Dia duduk rumah dia akan bau hangit. Hangat tu tak boleh buang, tak boleh buat apa. Bau ni yang lebih harum daripada kasturi ketika puasa tu kita akan bincangkan datang. Cuma bau yang kata ni bau mulut, kadang-kadang dah gosok gigi pun bau juga, itu bau perut. Yang bau perut asid duduk. Bau hangit macam tu mudah lebih kan, bau hangit. Itulah bau lebih harum daripada kasturi. Kita akan bincangkan datang. Tatkala perut lapar atau dahaga ataupun perut kosong, dia akan ada bau. Masa tu sunat sama juga sugi. Tatkala perut lapar atau dahaga, nanti kat situ. Lepas tu tatkala nak mati. Nak mati lah. Tatkala hendak musafir, kita akan bincang. Tatkala nak mati tu, kalau boleh orang yang nak mati kita bagi sugi kat dia. Bagi sugi. Kita akan bincang, akan datang, tunggu bulan depan. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma